Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu di dalam satu lagi sesi ulasan buku yang saya buat menerusi channel YouTube saya ini ya. Jadi saya doakan semoga saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera walaupun kita berada di sesi lockdown masing-masing di rumah ya, di dalam sesi PKP yang kali ini ya. Baik. Jadi pada hari ini saya ingin membuat ulasan terhadap sebuah buku yang saya dah lama menangguhkan usaha nak mengulas buku ini. Dan jadi pada hari ini saya dapat kekuatan untuk buat ulasan pada buku ini ya, iaitu buku yang saya nak ulas adalah buku Seni Berfikir Yang Hilang karangan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil ya. Jadi Ustaz Hasrizal Abdul Jamil ni bukanlah nama yang asing di Malaysia ini. Beliau telah menghasilkan banyak buku yang mengandungi banyak maklumat yang ilmu dan maklumat yang berguna dan bermanfaat untuk kita amalkan dalam hidup lah ya. Jadi kalau kita tengok buku ini pun saya first impression ya, kita lihat buku ini pun dia punya cover dia dengan gabungan warna, corak dan ilustrasi yang dihasilkan adalah satu buku yang menarik ya. Dia menarik mata lah untuk memandang dan menarik kita untuk membaca. Dan juga tajuk dia juga kalau kita tengok Seni Berfikir Yang Hilang, The Lost Art of Thinking ya, lebih kurang lah adalah satu tajuk yang kita rasa sangat menarik lah. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam buku ini ya. Baik, jadi secara ringkasnya saya boleh katakan adalah buku ini adalah sebuah karya oleh Ustaz Hasrizal Abdul Jamil yang sebenarnya mengulas dan juga mengupas sedikit karya yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu buku Thaqafah Ad-Da'iyah dan di dalam buku ini sebenarnya apa yang dibincangkan oleh Ustaz Hasrizal adalah satu isu yang sangat penting kepada semua umat Islam, iaitu tentang keperluan kita untuk mendalami pelbagai cabangan ilmu untuk membantu kita menjadi seorang Muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, dan juga membantu kita untuk melaksanakan tugas dakwah kita sebagai seorang Islam. Kerana kalau mengikut apa yang dipetik daripada pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku ini oleh Ustaz Hasrizal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut bahawa umat Islam adalah satu umat yang bersifat umat dakwah ya, iaitu kita perlu sentiasa menyebarkan ajaran-ajaran dan juga ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam kerangka hidup pemikiran seorang Islam itu untuk menarik lebih ramai orang untuk berdakwah, untuk menyebarkan risalah Islam ni kepada orang lain. Kerana kita sudah tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas menyampaikan risalah ini adalah jatuh kepada bahu kita ya. Dan semua orang perlu memainkan peranan ini. Sebagai contoh, seorang bapa perlu sentiasa menjalankan dakwah kepada ahli keluarganya. Seorang ketua perlu menjalankan dakwah kepada anak-anak buahnya, pimpinannya, dan juga pemimpin negara perlu sentiasa mencari jalan untuk berdakwah kepada rakyat, masyarakat. Seorang guru perlu menjalankan dakwah kepada anak muridnya, dan pendek kata semua orang perlu berdakwah lah ya. Tetapi yang lebih penting dalam kita nak menjalankan tugas dakwah itu perlu ada ilmu pengetahuan, perlu ada maklumat yang betul supaya kita dapat menyampaikan risalah dengan cara yang lebih betul lah. Jadi di dalam buku ini apa yang dibincangkan oleh Dr. Hasrizal adalah terdapat 6 cabang ilmu yang perlu dikuasai oleh seorang Muslim. 6 cabang ilmu untuk menjadikan pengetahuan dia lebih lengkap. Dan 6 cabang ilmu itu adalah cabang yang paling penting sekali adalah cabangan ilmu agama ataupun al-thaqafah
ad-diniyah. Ini adalah seperti pengajian ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan sebagainya lah, yang selalu kita kaitkan ilmu-ilmu ini dikuasai oleh golongan-golongan ustaz, golongan ulama, ilmuwan Islam apa semua. Itu adalah cabang teras agama, ilmu pengetahuan agama yang perlu dikuasai oleh seorang Muslim. Dan kedua adalah bidang ilmu sejarah, iaitu at-thaqafah at-tarikhiyah, bagaimana seorang Islam tu juga perlu menguasai pengetahuan sejarah supaya dia dapat melihat sesuatu perkara itu di dalam konteks suasana dan sejarahnya, di dalam dia membuat sesuatu perkara dan juga mendalami sesuatu ilmu pengetahuan. Dan kemudian cabangan ilmu ketiga adalah al-thaqafah al-adabiyah wal lughawiyah, iaitu ilmu sastra dan bahasa, di mana kita juga sebagai seorang Islam perlu menguasai ilmu sastra dan bahasa. Kita tidak boleh meminggirkan, dan kalau kita tahu pun zaman moden ni pun sastra, art and literature ini mempunyai peranannya di dalam membentuk kepribadian seorang manusia yang lengkap. Dan cabangan ilmu keempat adalah ilmu kemanusiaan ataupun al-thaqafah al-insaniyah. Jadi ilmu kemanusiaan ini adalah lagi luas daripada ilmu-ilmu yang lain juga, termasuklah kajian sosiologi, ilmu psikologi dan sebagainya, yang juga perlu dikuasai oleh seorang Islam. Ilmu kelima yang juga penting yang perlu dikuasai oleh seorang Muslim adalah ilmu sains ataupun al-thaqafah al-ilmiyah. Sains untuk kita memahami kejadian alam, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala di sekeliling kita dan juga sebagainya. Dan akhir sekali adalah al-thaqafah al-waqi'iyah, iaitu ilmu hal ehwal semasa, untuk kita supaya peka dan kita lebih istilah cakna tentang apa yang berlaku di sekeliling kita pada setiap hari, supaya kita tidak jadi katak di dalam tempurung. Jadi ke-6 cabangan ilmu ini adalah bidang ilmu yang perlu dikuasai oleh seorang Islam. Cuma cabarannya pada hari ini adalah kita melihat wujudnya pemisahan ataupun dikotomi yang ketara di dalam bidang pendidikan kita, yang lazimnya kalau kita mengikut satu aliran, kita susah untuk, kalau tidak ada inisiatif yang bersungguh-sungguh, kita akan terus terpisah. Sebagai contoh, orang yang belajar ilmu sains, ada kalanya dia susah untuk didekatkan dengan ilmu agama, kecuali sekiranya ada usaha bersungguh-sungguh di pihak orang tu sendiri untuk mencari titik pertemuan di antara bidang-bidang ilmu ini. Jadi daripada buku ini, apa yang kita dapat simpulkan bahawa di dalam Islam, kerangka pemikiran ataupun pandangan hidup Islam ni, ilmu tidak dipisahkan. Ilmu agama tidak dipisahkan dengan ilmu yang bersifat duniawi seperti ilmu sains, ilmu kemanusiaan dan juga sebagainya. Jangan menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa menambahkan ilmu kita di mana cabang ilmu yang kita kekurangan. Ada sedikit kritikan ataupun kritikan lah yang dibuat oleh Ustaz Rizal terhadap golongan, bukan kritikan sebenarnya, tapi lebih kepada menyebut realiti. Sebagai contoh, dia kata golongan ilmuwan Islam ataupun ulama ini, dia menguasai cabangan ilmu agama, tapi dia kurang daripada segi ilmu keduniaan, ilmu kemanusiaan, ilmu sains. Dan begitu juga, kita juga tengok orang yang mungkin mempelajari ilmu sains, ilmu keduniaan, ilmu kemanusiaan dan juga sebagainya, dia mungkin kurang elemen ilmu agama tu. Jadi di sinilah tanggungjawab kita untuk sentiasa terus mencari, mendalami ilmu. Jangan hanya tunggu bila kita nak belajar ni kita masuk sekolah, masuk universiti saja. Habis kita belajar di universiti dan juga sebagainya, perlu teruskan usaha untuk mendalami segenap ilmu, 6 cabangan ilmu ini, untuk melengkapkan diri kita sebagai seorang Muslim. Kerana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, umat Islam ni mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah, dan untuk menyampaikan dakwah ini ilmunya perlu holistik, perlu sepadu, tidak boleh ada dikotomi. Dan ini adalah satu cabaran yang perlu kita laksanakan sebagai seorang mukmin, iaitu meneruskan usaha pembelajaran sepanjang hayat. Selagi kita
berkemampuan, selagi itulah kita kena perlu membaca, mengkaji, berguru, bertanya, menyelidik dan sebagainya untuk menambahkan lagi pengetahuan agama di dalam kehidupan kita. Jadi sekian sajalah untuk ulasan buku Seni Berfikir Yang Hilang ini. Sebagai lagi satu perkara, mengapa tajuk, saya mula-mula pun berfikir kenapa Ustaz Rizal memberikan tajuk ini kepada bukunya. Jadi lepas habis baca buku ni, barulah saya faham bahawa tajuk buku ini diletakkan sebegini kerana untuk kita mendapatkan satu seni, satu kekuatan kemahiran berfikir yang sepatutnya dimiliki oleh seorang Islam itu, kita perlu menguasai ke-6 cabangan ilmu itu. Barulah kemampuan berfikir kita adalah seimbang dan menyeluruh di dalam kita menilai sesuatu perkara itu. Jadi sekian saja ulasan buku saya pada kali ini. Semoga video ini dapat menyuntik semangat saudara dan saudari untuk membaca, dan dapatkanlah buku ini, baca, dan semoga apa yang disampaikan di dalam buku ini dapat menjadikan kita seorang Muslim mukmin yang lebih baik. Dan saya juga minta maaf, saya duduk menepis-nepis ada lalat yang berterbangan ni dekat, saya tak dapat nak halau. Saya minta maaf, jadi ada gangguan lalat ni. Walau bagaimanapun, semoga kita bermanfaat pada ilmu yang daripada buku ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam sesi ulasan buku seterusnya. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.